Tak pernah lagi seorang Perdana Menteri Malaysia, saya rasa lah, ni saya mungkin silap, tolong betulkan kalau saya silap, seorang Perdana Menteri Malaysia membuat ucapan ambang tahun baru, kan, menjelang tahun baru ni, pada macam saya kata, di sebuah masjid. Betul kan kalau tersilap? Ni kalau tuan-tuan rasa macam saya tersilap, dia kata, ada sebelum ini pernah. Biasanya seorang Perdana Menteri ni dia akan berucap sama ada perutusan di dalam TV, ucapan melalui PDF biasanya kan. Tapi beliau berucap di dalam masjid. Dan teks ucapan itu pun agak-agak menarik. Ada tadi saya terbaca lah, ada walaun kata kan, dia kata, ini apa, ini ucapan Perdana Menteri ke, ni ceramah pilihan raya ni, dia kata. Kan, tolong tap tuan-tuan. Ini ceramah Perdana Menteri ke, ucapan ambang tahun baru ke, ini ceramah pilihan raya, dia kata. Now, itu kadang-kadang saya tertarik dengan apa yang berlaku di dalam negara kita, terutama ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, bila mana dia dilakukan di dalam sebuah masjid. Now, kenapa? Dan ucapan beliau, okey. Yang pertama sekali, dia ini strateginya. Dia membuang satu stigma yang dibawa oleh geng-geng Perikatan Nasional bahawa Anwar ni adalah anti-Islam ataupun Islam liberal. Okay? Takkan ucapan dalam masjid je terus nak kata dia pro-Islam is. Now, kalau kau kata kau pro-Islam, tak pernah lagi kerajaan yang kau sokong selama ini pun buat ucapan di dalam masjid. Menunggang agama lah ni, buat ucapan di dalam masjid. Dia tuan-tuan, saya nak beritahu, dia apa saja kita buat, dia takkan jadi, dia takkan orang kata apa, takkan puas hati. Dia takkan puas hati. Tapi nak beritahu, majoriti orang dah lihat seorang Perdana Menteri Melayu, Islam, membuat ucapan di dalam masjid, addressing the nation dalam sebuah masjid. Masjid ini lambang bagi orang Islam, dan yang paling utama, masjid ini juga adalah lambang bagi orang Melayu yang kebanyakannya Islam. Itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan, dia bercakap soal apa? Dalam ucapan ambang tahun 2020 ni, dia bercakap beberapa perkara yang paling utama, tetapi dia menyentuh satu central point. Central point beliau adalah mengenai reform islah kepada sistem. Islah kepada sistem, reform kepada sistem yang kita ada di dalam negara kita. Now, kenapa perkara ini sangat penting dan diucapkan di awal tahun ni, nak awal tahun lah, kira pukul 8 malam tadi kan, kepada menjelang tahun 2023. Sebab kita selalu berkata azam kepada tahun baru hendaklah dimulakan pada tahun itu. Jadi azam seorang Perdana Menteri bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah nak memulakan perkara tersebut. Perkara apa tuan-tuan? Membetulkan kembali sistem. Dia bercakap tentang accountability, kebertanggungjawapan. Dia bercakap tentang integriti. Dan dia juga menyentuh soal dan perihal rasuah. Kenapa di Putrajaya? Kenapa Masjid Putrajaya? Satu saya dah sebut tadi, masjid tentang Islam, tentang Melayu. Kenapa Putrajaya? Sebab itu adalah pusat kepada mentadbiran di mana pegawai-pegawai kerajaan turun. Dengar ucapan Perdana Menteri di dalam masjid. Dia seumpama yang hadir di dalam masjid itu, saya percaya 100% or at least almost 100% of them are Muslims. Tak semestinya Melayu tapi Muslim. Duduk di dalam masjid, mendengar amanat Perdana Menteri, pegawai-pegawai kerajaan ini dan juga ialah menteri-menteri dan sewaktu dengannya, mengambil satu bai'ah secara tidak langsung lah, walaupun itu bukanlah satu bai'ah kita angkat tangan, sumpah, tetapi seolah-olah mengiyakan apa yang Perdana Menteri kata untuk nak melawan apa tuan-tuan? Melawan rasuah, melawan kebejatan, melawan kebobrokan. Ini saya guna perkataan-perkataan ini. Perdana Menteri selalu guna kan, saya selalu guna juga kan. Apa orang kata, kan, dia adalah satu welas asih. Welas asih ni apa is? Dalam sajak saya guna perkataan welas, W-E-L-A-S. Satu compassion, satu benda yang passionate, yang welas asih kepada oleh seorang Perdana Menteri yang sejak berpuluh tahun hidupnya
Saya rasa sepanjang usia dewasanya berjuang untuk nak, orang kata apa, nak melawan rasuah, nak meningkatkan taraf hidup rakyat, nak memastikan bahawa golongan-golongan miskin terbela, ini dia. Dan dia lakukan di dalam masjid atas tujuan apa, tuan-tuan? Nak bagi tahu pegawai-pegawai kerajaan ini, di dalam masjid ini, kamu, saya, kita semua dalam tempoh masa 5 tahun ini kena berusaha, berjanji bahawa kita akan melakukan sedemikian kepada rakyat. Ada juga yang mempersoalkan tadi, dia kata kenapa nak buat di dalam masjid. Dan saya kata tadi, bila dibuat di dalam masjid, impak dia itu lain. Impak bahawa Perdana Menteri kita seorang liberal itu telah berjaya kita nak buang. Kita dah berjaya lawan, kita berjaya hakis bahawa beliau bukan seorang liberal sebagaimana yang didakwa oleh ramai orang, terutama di dalam PN. Dalam PN dia ramai lah, biasalah dia suka main dakwa je. Bukti tak pernah ada bawa pun, tapi dia nak suka main dakwa, so dia dakwa lah. Kan dia dakwa kita ni, Perdana Menteri ni seorang liberal dan sebagainya, kan dia dakwa. Okey lah, tak apa, dia nak dakwa, terpulang pada dia nak dakwa. Tetapi malam ini sejarah menyaksikan seorang Perdana Menteri addressing the nation di dalam sebuah masjid di pusat pentadbiran Putrajaya. Saya sebut Putrajaya tidak? Putrajaya. Itu yang pertama. Dan dia address dalam beberapa isu. Satu yang bertemakan kepada perkara yang sama, iaitu reform. Islah, reform, pembaikan, pembaharuan. Okay. Islah kepada pentadbiran, accountability, dan dia memberi contoh bagaimana kerajaan sebelum ini yang mendendangkan gendang-gendang bahawa kerajaan sekarang bersekongkol dengan orang kata apa, dengan kluster mahkamah, tetapi sebelum ini mereka sendiri bersekongkol dengan kluster mahkamah yang memunggah bukan million, bukan jutaan, tetapi bilion ringgit di dalam 1MDB, bilion ringgit di dalam wang 92 bilion. Jadi persoalan ini, mereka yang bersuara, walaon macam-macam bersatu yang bersuara itu sebenarnya tidak ada hak bersuara sebab mereka sendiri mengamalkan perkara tersebut. Sedangkan kita telah berjaya menurunkan, mengurangkan, dampen, memastikan bahawa reform itu dibawa sekurang-kurangnya. Dan sekiranya beliau juga, Datuk Seri Anwar juga menyebut tadi perihal apa, tuan-tuan? Beliau juga menyebut tadi perihal bahawa tidak akan ada campur tangan di dalam sebarang kes-kes dan dakwaan-dakwaan. Tidak ada. Tidak ada campur tangan di dalam kes dan dakwaan-dakwaan yang ada. Teruskan. Dan beliau juga menyentuh persoalan tentang perkauman. Nah, saya menarik seorang tadi, ada orang komen lah, dia kata DAP lah yang memulakan resis ini pada tahun 2018, dia kata. Sikap resis ini DAP lah yang memulakannya. Seolah-olah sebelum 2018 tak ada sifat resis ni, tuan-tuan. Seolah-olah. Macam juga ada tadi satu video kan, pasal adalah satu pasangan gay ni apa semualah dalam TikTok tu kan. Dia kata PH lah kerana memerintah jadi benda ni jadi berleluasa. Seolah-olah zaman sebelum tu tak ada. Tak ada pondan, tak ada gay, seolah-olah tak ada. Ni tiba-tiba zaman PH pemerintah. Kata abah aspirasi tadi kan. Kalau kita tengok, seolah-olah apa nama, PH pemerintah ni, dia kata dia buat lawak je lah kan. Terus tak ada azan, seolah-olah macam tu. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya hakikat, kita nampak 30 minit je video tadi tu, tetapi dia membawa satu pemaknaan yang sangat besar sebenarnya. Satu pemaknaan yang sangat besar kepada politik negara kita. Kita bercakap tentang seorang Perdana Menteri yang address the nation. Nation, bukan setakat orang yang hadir di dalam masjid tersebut. Nation, termasuk bukan Islam. Di dalam masjid, itu yang pertama. Kedua, beliau bercakap soal integriti, bukan setakat kepada nation, tetapi pegawai kerajaan yang hadir di dalam masjid tersebut. Kenapa masjid? Mereka sekarang bersaksi di hadapan Tuhan bahawa ketua mereka akan melaksanakan perkara ini. Dan yang ketiga, beliau address the nation di dalam masjid, menyentuh soal perkauman. Bagaimana ada setengah parti itu membuat perkauman yang sempit, menggunakan perkauman yang sempit, menggunakan agama dan bangsa untuk nak kepentingan politik mereka. Dia address perkara ini. Dan sebenarnya inilah antara sebab utama kenapa
negara kita ini sentiasa mencurigai di antara satu sama lain. Saya pernah buat satu video, viral juga video ni dululah. Saya kata bukan sekolah vernacular, bukan sekolah tahfiz, bukan sekolah kebangsaan tu yang membuatkan kita jadi resis, tuan-tuan. Sebenarnya yang membuat kita jadi resis ni antara lain adalah politik. Di mana parti-parti berteraskan bangsa, parti-parti berteraskan agama ni yang memainkan bangsa dan agama ni untuk kita bercakap di antara satu sama lain. Mereka gunakan bangsa, mereka tunggang agama supaya kita bercakaran di antara satu sama lain.